Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'allimina wal mu'allimat kulluhum ajma'in. Syawlil lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan sabirin, hamdan marzukin, hamdan magbulin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma amsayna ala al-fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim alaihi salam hanifa musliman wa makana minal musyrikin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuri fahmi waftah alaina bi marifati ilmi wa nawwir qulubana kama nawarta samsa wal qamar wa sahil lana abwaba fadlik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau Taman Megah serta semua barisan ahli jawatan kuasanya, yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, yang dihormati barisan kepimpinan masyarakat, barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan, hadirin hadirat dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Kabar kapeh waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, yang tak terbilang, terutamanya akan nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini
dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, diam tak diam terbenam matahari tadi kita dah masuk 3 Zulhijjah 1444 Hijriah, ya. Tidak lama lagi kita akan menyambut hari raya Aidil Adha, dan di antara saudara-saudara kita ada yang telah terpilih untuk mengerjakan haji dan umrah. Mungkin ada berada kebanyakannya di Mekkatul Mukarramah ataupun di Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada bulan lepas kalau tuan-tuan masih ingat, kalau tak ingat je lupa, kalau lupa je tak ingat, ya. Tu sayalah tuan-tuan, tuan-tuan mungkin tidak ingat aja tuan-tuan, iaitu berkenaan perisai-perisai ataupun amalan-amalan yang menjadi pendinding daripada azab neraka. Ya, pada malam yang berbahagia ini, mungkin di antara sahabat kita sedang akan mengerjakan ibadah haji dan umrah, yang kita mungkin tidak dapat mengerjakan haji dan umrah. Jadi pada malam ini saya ingin membicarakan, bukan nak mengajar, jauh sekali lah, nak ingat mengingat, terutamanya nak mengingatkan diri saya yang begitu banyak kelemahannya tuan-tuan. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Iaitu sama-sama kita mengulang kaji di antara apakah amalan-amalan sekiranya dilakukan mendapat ganjaran seperti mengerjakan haji dan umrah, ya. Apakah amalan-amalan sekiranya dilakukan dengan ikhlas mengharapkan keredaan Allah mendapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah, tuan-tuan. Walau bagaimanapun apabila dijelaskan antara amalan-amalan yang diganjarkan seperti mengerjakan haji dan umrah bukan bermakna menggugurkan daripada melaksanakan ibadah haji, tidak, ya. Dia tetap juga diwajibkan, ya, untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah bagi yang cukup syarat, cukup kemampuan, contohnya tuan-tuan, ya. Jangan pula nanti dah tahu amalan-amalan diberi ganjaran seperti mengerjakan haji dan umrah, balik cakap dengan rumahnya, yuk esok-esok kita longa tapung ngaji ditok ke kapih duit. Ada gawe apa bang? Ada toko kereta sing angkles, ya. Nak beli kereta yang baru, tambah rumah lagi. Tambah rumah tak apa, jangan tambah orang rumah abang, tapi duit simpan kata nak buat pergi haji, kenapa dikeluarkan? Habis semalam tu lah suruh pergi kuliah maghrib, suruh abang ajak tak nak, tengok TV juga rumah, kan dah rugi, ya. Akan ada amal ibadah yang dapat ganjaran seperti mengerjakan haji dan umrah. Jangan begitu pula, ya. Kewajipan mengerjakan haji dan umrah itu tidak tergugur, ya, kalau melakukan amalan-amalan ini. Ya, sekiranya dapat mengerjakan haji dan umrah yang sebenar, ganjarannya lagi luar biasa, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apakah antara amalan-amalan diberi ganjaran seperti mengerjakan haji ataupun umrah? Iaitu antaranya tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, iaitu orang yang dalam masa hidupnya, ya, ketika hidup di dunia ataupun sekarang ini tuan-tuan, kita berbuat baik kepada ibu bapa, ya. Berbuat baik pada ibu bapa ni, ya, dari ganjarannya seperti mengerjakan haji, ya, ataupun mengerjakan haji dan umrah. Sebab daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, ya, Rasulullah telah bersabda tuan-tuan, inni astahil jihada wala aqdiru alaihi, qala hal baqiya min walidayka ahad, qala ummihi, qala fa ablillahi fi birriha, fa iza fa'alta zalika fa anta hajjun wa mu'tamira wa mujahidun, fa iza radiyat anka ummaka fattakillaha wa birraha. Rawahu Tabrani. Ada seorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia sangat ingin berjihad pada jalan Allah, tapi namun dia tak mampu, ya. Dia nak pergi berjihad pada jalan Allah tapi orang mampu, ya. Lalu Rasulullah SAW bertanya padanya, apakah tuan ada salah seorang kedua orang tuamu masih hidup, ataupun kedua-duanya masih hidup, ataupun salah seorangnya masih hidup? Maka ia menjawab, ibunya masih hidup. Ibunya masih
masih hidup. Maksudnya ada sahabat ni datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin sangat pergi berjihad pada jalan Allah, tapi dia tak mampu. Contohnya sakit ke, uzur lah, ataupun senang cerita. Lalu kata Rasulullah, kamu di rumah ada tak kedua orang tua kamu masih hidup? Ataupun salah seorangnya? Lalu kata sahabat tu, ibuku masih hidup. Lalu Rasulullah berkata apa? Bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya, ganjarannya seperti dapat pahala haji dan umrah dan pergi berjihad pada jalan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada satu hadis tuan-tuan, sekiranya kita ada 3 dosa tuan-tuan, kalau dilakukan di dunia, Allah Ta'ala segerakan balasannya. Allah Ta'ala tak tunda hari kiamat besok. 3 dosa ni Allah Ta'ala bagi tahu, Rasulullah bagi tahu, ada 3 dosa tuan-tuan yang Allah Ta'ala balas sesegera mana yang mungkin sebelum mati. Allah Ta'ala tak tunda balasannya sehingga hari kiamat besok, hari pembalasan. Dekat dunia Allah Ta'ala telah balas 3 dosa ini. Jadi tuan-tuan, elakkanlah, jauhkanlah, mohon perlindungan dengan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, daripada melakukan 3 perkara ini. Apa dia 3 perkara itu? Ada dinyatakan dalam hadis riwayat Al-Hakim Al-Mustadrak 7345, Rasulullah telah bersabda, kullu zunubi an Abi Bakrah radhiyallahu anin nabihi yukhirullahu minha masa ila yaumil qiyamah ila bahiya wa uqal walidaini au qati'atul rahimi yu'ajilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Rasulullah telah bersabda daripada Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah telah bersabda, setiap dosa akan diakhirkan, ditunda balasannya oleh Allah Ta'ala hingga hari kiamat, kecuali 3 dosa ni yang Allah Ta'ala sergakan balasannya sebelum dia mati. Apa dia 3 dosa ini tuan-tuan? Iaitu orang yang melakukan kezaliman. Ya, orang yang melakukan kezaliman, kita jangan melakukan kezaliman tuan-tuan hadirin hadiratnya rahmat Allah. Sebaliknya berlakulah adil, sebaiknya berlakulah membuat kebaikan tuan-tuan. Sebab apabila seseorang itu telah nazak, belum mati lagi tengah nazak tuan-tuan, kata para hukama dalam kitab Nasrul Ibad ada menyatakan, orang yang tengah nazak menghadapi sakaratul maut, tuan-tuan, apabila nyawanya nak disentap daripada tubuh badannya, ada 4 perkara yang akan menanti kita. Ada setengah riwayat ada 5 perkara. Ini dalam kitab Nasrul Ibad ada 4 perkara. Kita tengah nazak itu menghadapi sakaratul maut, 4 perkara wis ngenteni tuan-tuan. Pertama, apa yang dinanti? 4 perkara yang dinanti. Pertama, harta kita telah dinanti. Kereta Mercedes kita, kereta EX19 kita, duit dalam tabungan bank apa semua, bawah bantal ke, bawah tin biskut ke, macam-macam lah. Harta kita telah dinanti oleh siapa? Oleh waris-waris kita. Belum meninggal lagi dah nanti tuan-tuan. Waris-waris kita. Sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat, kita jangan bekalkan hanya harta benda pada waris. Dalam masa yang sama, kita jangan lupa santapan rohani kita untuk waris-waris kita kena bekalkan. Mudah-mudahan kalau kita tengah nazak, buruannya bukan hartanya. Kalau kita meninggalkan harta, waris-waris kita soleh ataupun selha, harta yang kita tinggalkan insya-Allah dapat digunakan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sibuk sediakan harta tapi tak ambil tahu tentang ibadah, tak dididik dari segi keagamaan, kita tak didik sembahyang ataupun tidak, tutup aurah atau tidak, baca Quran ataupun tidak, pandai mandi wajib ataupun tidak, macam-macam kita tak ambil tahu, kita sediakan harta aja. Takut nanti tuan-tuan hadirin hadirat, apabila kita meninggalkan harta, kita mati, hartanya dibelanjakan pada jalan yang tak diredai oleh Allah. Yang kedua, apa yang dinanti? Nyawa kita. Nyawa kita dinanti oleh malaikat maut. Malaikat maut akan nanti. Yang ketiga, daging kita 104 kilo. Contoh, kalau gemuknya 104 kilo macam saya lah tuan-tuan. Yang gamal ni contohnya tuan-tuan, telah dinanti oleh ulat dalam tanah.
Ya, dan yang akhir sekali tuan-tuan, amalan kita. Amalan kita adalah yang kita harapkan, pahala yang kita kumpul. Inilah yang kita harapkan dapat menyelamatkan kita daripada azab kubur dan dapat menyelamatkan kita di akhirat besok supaya dapat dimasukkan dalam surga, dijauhkan daripada azab neraka. Rupa-rupanya amalan kita pun telah dinanti. Bukan setakat harta dinanti, bukan setakat nyawa dinanti, bukan setakat tubuh badan kita dinanti, malah amalan kita ini juga dinanti oleh siapa? Sekiranya dalam masa hidupnya kita menzalimi orang contohnya. Dalam masa hidupnya kita ambil hak orang, harta orang, ada sangkut paut dengan jiwa orang, memfitnah orang dan sebagainya, ia besok akan menuntut di akhirat kelak yang kita bayar dengan pahala kita, iaitu amalan kita. Ya, dan doa orang yang dizalimi itu di antara doa yang mudah dimakbulkan oleh Allah. Selain daripada doa orang berpuasa, doanya dimakbulkan oleh Allah, dan doa imam yang adil juga di antara doa yang mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya tuan-tuan, apakah balasan yang Allah Taala sergakan dekat dunia? Sebab itu orang yang berbuat baik pada ibu bapa, Rasulullah kata tadi, dapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah, dapat pahala seperti berjihad pada jalan Allah, iaitu sekiranya apa dosa yang Allah tak lewatkan balasannya sebelum dia meninggal dunia, iaitu menderhaka kepada ibu bapa. Menderhaka kepada ibu bapa. Sebab itu dalam hadis yang lain Rasulullah ada bersabda, la yara wajhi salasatun. Ada 3 wajah yang Allah, ada 3 wajah tuan-tuan, ya. Allah tak sudi nak pandang, ya. Rasul minta maaf. Tiga wajah ni Allah Taala tak sudi nak pandang, ya. Termasuklah Rasulullah pun tak sudi nak pandang tuan-tuan. Siapakah dia yang tak sudi dipandang? Orang yang dalam masa hidupnya akul walidaini, orang yang derhaka pada ibu bapa. Yang kedua, siapa yang Allah Taala tak sudi nak pandang? Rasulullah lagilah tuan-tuan, orang yang dalam masa hidupnya tuan-tuan tak nak berselawat ke atas Rasulullah apabila mendengar namanya ataupun gelaran disebut di sisinya. Yang ketiganya, tarikus sunnati, orang yang dalam masa hidupnya menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu kisah lah tuan-tuan, orang yang derhaka pada ibu bapa ni, pada ibu, kisah ni pada ibu. Ini seorang ahli ibadah, saya terbaca dalam kitab Mar'atus Salikin tuan-tuan, iaitu namanya Jurek, ya, namanya Jurek, ya. Jurek ni dia hidup bersama ibunya. Dia tak cerita bapaknya, mungkin bapaknya telah meninggal dunia ketika dia masa dia beribadah tersebut, ya. Dia hidup bersama ibunya dan ibunya hidup sederhana, cuma ada anak seorang aja bernama Jurek. Walaupun anaknya seorang Jurek ini, dia rajin beribadah tuan-tuan. Dia rajin beribadah siang dan malam. Siangnya rajin berpuasa, malamnya rajin qiyamul lail, sedikit sangat akan tidurnya tuan-tuan. Kita tuan-tuan hadirin hadirat dah masuk 3 Zulhijjah, dah berapa hari puasa sebelum sampai 9 Zulhijjah? Tapi tuan-tuan semua puasa lah sampai 9 Zulhijjah. Dapat 8, 9 pun alhamdulillah. 10 jangan pula, ya. Tapi Jurek ni asal siang puasa, malam banyak qiyamul lail, tidur sedikit sangat. Sebab itu salafus soleh yang terdahulu, contohnya Ibnu Jauzi tuan-tuan, dia tidur setiap malam 2 jam je tuan-tuan. Oh, kalau kita 2 jam tapi kerja lalok, ya, mata. Tuan-tuan hadirin hadirat, sehingga kan Jurek ni rajin beribadah, dia tak nak diganggu. Dia minta izinnya, wahai ibuku, izinkan aku gawe kupuk di ujung kampung. Kupuk berarti kupuk. Gawe pondok dekat ujung kampung, dekat pinggir hutan, untuk aku beribadah, supaya tak ada orang yang nak mengganggu aku beribadah. Lalu ibunya benarkan, ya. Apabila dah beribadah dekat pondok, ya, tekun sungguh dia beribadah sampai orang hilang arah balik. Sampai mbak ibunya rindu dengan Jurek, ingin nak makan sama-sama, tak balik-balik. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat, sempat-sempatlah kalau kita ada ibu dekat kampung atau sebagainya, endangilah, ya, endangi, ya.
Lalu oleh kerana tak balik, ibunya terlalu rindu dengan anaknya Jurek, anaknya kurus cewek, cuma seorang anak tunggal. Lalu ibunya masakkan kegemaran Jurek. Dia lepuk ke bekas, ibaratnya lepuk ke tepin. Ibunya yang ngalah pergi ke pondok Jurek yang sedang beribadah, nak ajak makan sama-sama. Ibunya beri salam. Jurek terus beribadah. Dia kuatkan bacaan dalam sembahyang. Allahu Akbar. Wah, bisalam ni ibu Jurek, ibu. Dia terus berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibaratnya begitulah. Berjumpa ibu bila-bila masa boleh. Aku kena utamakan ni cinta aku dengan Allah. Dia biarkan ibunya. Ibunya dah 3 kali beri salam balik. Ya, kita gitu juga. Kalau datang rumah orang yang saya terangkan dulu masa selepas awal, kita datang rumah orang beri salam 3 kali, orang disauri balik. Ojo ngintik-ngintik, ojo ngintai-ngintai, celah-celah dinding, celah tingkap. Assalamualaikum dah 3 kali ngintai-ngintai gitu. Kalau dijuluk matanya tak salah. Tak salah. Ibunya balik. Besok lagi ibunya tak putus asa. Saking rindunya sesok ngalah maneh, lungo maneh. Dimasak ke maneh, ya, dimasakkan lagi. Pergi pondok Jurek pun begitu juga. Jurek orang layan. Dia teruskan ibadah. Ia bagi ibu bila-bila jumpa. Sampai 3 kali ibunya terguris akan hatinya. Sebab itu percakapan ibu ni jadi doa. Jadi kalau pegel karo anaknya pun jangan kita sumpah-sumpah anak kita. Ya. Jangan doakannya tak baik, takut jadi doa dekat ibu jadi makbul, tuan-tuan. Ya. Sabarlah, ya. Kalau anak kita kasar ke apa, sabar, ya. Jangan doakan yang tak baik. Lalu ibunya berkata apa? Wahai Jurek, apabila tak dilayan sampai 3 kali, kamu takkan terlepas satu hari nanti dengan fitnah. Dengan satu fitnah. Betul tuan-tuan, tak lama Allah Ta'ala balas dekat dunia. Ya, yang mana ada seorang pelacur, dia nak test market. Saya nak cerita test market lah. Dia nak cuba Jurek ni. Jurek ni handsome pula orangnya, ada gigi. Bukan tak ada gigi, ada gigi. Handsome, ya. Handsome, memang badan pun okey lah, ya. Jadi pelacur ni nak goda Jurek. Dia goda, datang pondok Jurek sorang-sorang. Dengan suara yang lembut, ibaratnya abang Jurek, astaghfirullahalazim. Tak tergoda dah tuan-tuan ni. Wah, makin dia zikir, dia kejam mata. Wah, suara long lay pun tak makan lah sebenarnya. Lalu dia mulalah dedahkan auranya. Sikit-sikit, astaghfirullahalazim. Kalau kita belum tahu juga tuan-tuan, tutup muka juga, tapi renggang pula gini ya. Tapi dia benar-benar tak tengok. Jadi pelacur ni tuan-tuan, dia kata apa? Wah, aku memang tercabar sungguh. Tercabar sungguh betul ni. Selama ni mana lelaki tak tergoda dengan aku. Ini first class punya lah, ya. Bukan pelacur yang murah-murah punya, ya. Yang masuk ada rupa. Dia rasa tercabar lah. Selama ni ramai yang habis. Ya, hebatnya alimnya warak macam mana pun habis digoda. Ini Jurek ni bukan sembarang, lagi tercabar lah dia. Kalau dia dapat ni memang hebat lah. Patutnya dia makin tobat, dia makin cuba juga. Lalu dapat idea. Ini bisikkan syaitan tuan-tuan, bukan malaikat yang hampir pada pelacur ni. Bisikkan syaitan. Datang idea supaya dia berzinah dengan pengembala kambing sampai mengandung. Apabila mengandung, dia buat fitnah. Datang pondok, dia kata, beritahu kuat-kuat dengan orang, aku telah mengandung anakan Jurek yang kamu sangka dia orang ahli abid ibadah. Orang yang warak, dia telah mengandungkanku. Ya, difitnah. Lalu berita ini sampai pemerintah, ditangkap Jurek dan diadapkan dekat mahkamah. Yang pelacur ni, dia buat saksi palsu. Jurek ni tak ada saksi siapa. Kamu nak buat rayuan Jurek? Ibarat gitulah, ada rayuan. Maka Jurek kata, aku nak merayu wahai Tuan Hakim, kau bagi masa kalau nak jatuhkan hukuman aku sabit bersalah pun, tunggu bayi yang dalam kandungan perempuan ini sampai lahir. Kata Hakim, okay, no problem. Tapi tak cakaplah no problem, ya. Ringkaskan bahasa lah tuan-tuan, ya. Lalu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, maka lahirlah
pelacur tersebut melahirkan anaknya. Ini di antara peristiwa bayi yang masih kecil boleh bercakap. Di antaranya anak yang dijadi saksi tadi ni, Jurek. Dia sebenarnya ada 12 bayi yang masih kecil boleh bercakap. Ada 12 bayi tuan-tuan, termasuk Nabi Isa alaihi salam, ya. Ashabul Uhdud dah banyaklah cerita yang bayi kecil boleh bercakap. Antaranya Jurek, peristiwa Jurek ni lah tuan-tuan. Bayi itu lahir tuan-tuan dengan izin Allah. Jurek ini tuan-tuan, dia ambil ibu jarinya, di setengah riwayat dia tekan sikit pada pusat bayi tersebut, ditanya, wahai anak, siapakah ayah kamu? Anak yang masih kecil itu dengan izin Allah boleh bercakap, ayahku adalah seorang pengembala kambing, bukan Jurek ayahku. Luar biasa tuan-tuan. Ada anak yang kecil baru lahir boleh cakap. Mak, ada ngombe wis ngelak lagi. Mana cakap? Mak, lampai ni wis teles. Tukar aja. Kilapan tuan-tuan ya. Kilapan. Dengan izin Allah dia cakap. Maka lepas itu, kamu tidak bersalah, kata hakim. Kata Jurek, aku telah berdosa, aku bersalah. Terperanjat hakim. Kenapa? Aku telah menderaka, melukai hati ibuku. Ya. Tengok dekat dunia Allah Ta'ala balas. Begitu juga kisah Qomah. Karena Qomah tuan-tuan, orang ahli ibadah, sahabat Nabi yang rajin beribadah siang dan malam. Tapi di akhir hayatnya sukar untuk mengucapkan kalimah syahadah. Sampaikan Rasulullah SAW ditahu sahabat, Rasulullah datang memang sukar nak mengucapkan kalimah syahadah. Kata Rasulullah, dia ada kesalahan dengan ibunya. Maafkanlah kesalahan wahai ibu Qomah. Kata dia diam, macam-macam tak boleh maafkan. Lalu Rasulullah nak menguji ibunya, dia suruh sahabat kumpulkan kayu supaya bakar je Qomah ni, daripada dibakar api neraka. Ibunya pun kesian, ya, tak sampai hati, akhirnya memaafkan. Barulah Qomah boleh mengucapkan kalimah syahadah, ya. Jadi berbuat baiklah pada ibu bapa tuan-tuan, kerana dosanya tuan-tuan, ya, sekiranya melakukan derhaka pada ibu bapa ni tuan-tuan, tidak berkat akan hidupnya, dan Allah Ta'ala akan balas di dunia sebelum mati. Dan yang ketiganya tuan-tuan, ini pun jangan kita ambil ringan. Yu'jilu li sahibiha fid dunya qablal maut. Minta maaf. Au qati'atun rahimi, iaitu Allah Ta'ala balaskan balasan yang dosanya, segerakan hukuman di dunia sebelum mati, orang yang memutuskan silaturahmi. Jangan main orang yang memutuskan silaturahmi. Sebab itu kita kena jaga hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Sehingga kan dalam hadis yang sahih tuan-tuan, dalam pengajaran hadis tersebut, ada 3 dosa. Ada 3 golongan orang yang sembahyang. 3 golongan orang yang sembahyang ataupun solatnya tak terangkat walaupun sejengkal daripada kepala. Kok sejengkal? Bumbung masjid pun tak lepas. Ini berapa? Bumbung surau pun tak lepas. Ya, solat kita terangkat. Diangkat lapisan pintu langit dunia, pintu langit pertama, pintu langit kedua, pintu langit ketiga, pintu langit keempat, langit kelima, 6, 7. Ini sejengkal pun solatnya tak terangkat amalannya. Lagi bumbung masjid, lagi bumbung surau, lagi tak terangkat. Apakah 3 golongan tersebut? Solatnya sah tuan-tuan, tapi tidak diangkat, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kan ada kedudukan amal tuan-tuan, yang saya terangkan dulu. Ada amalannya sah dan diterima oleh Allah. Ini yang kita sangat cari, amalan sah dan diterima oleh Allah. Ada amalannya tak sah dan tak diterima oleh Allah. Ini pun kita minta perlindungan. Amalannya tak sah, tak diterima oleh Allah. Sembahyang tak wuduk, memanglah tak sah, lagilah tak diterima oleh Allah. Yang ketiga, amalannya sah tetapi tak diterima oleh Allah. Ini yang kita takut. Amalannya sah, macam sembahyang ni, 3 golongan ni, amalannya sah tapi tak diterima oleh Allah. Yang keempat, amalannya sah, diterima oleh Allah, dapat pahala, tapi tak lama dipadam pahalanya. Tu mohon perlindungan pada Allah. Dia pasang aircon dekat surau. Contoh, bukan orang sini. Ini contoh, tak ada kaitan yang hidup ataupun mati. Dah 3 tahun dia pasang aircon. Sejuk tak? Sejuk. Kau tahu aircon tu siapa yang pasang? Yang sumbang? Tak tahu? Tak tahu. Aku nak bagi tahu sekarang. Bagi tahu kawan-kawan. Anda lah yang bagi semua ni. Dengan tujuan bangga. Jangan. Baik-baik 3 tahun dapat pahala, padam pahalanya tuan-tuan. Yang kelima, amalannya sah,
diterima oleh Allah, dapat pahala, tapi pahalanya digondol wang. Faham digondol wang? Dia ambil orang. Seperti tadi, orang yang dalam masa hidupnya dia menzalimi orang, menginyanyi orang, ambil harta orang, ya, pahalanya dia sebagai gantinya. Jadi nombor 3 tadi, amalannya sah tapi tak diterima oleh Allah. Solatnya tak terangkat walaupun sejengkal daripada kepala. Pertama, imam yang dibenci oleh makmum. Tapi imam sini jempol semua. Hebat, ya. Benci itu contoh imamnya fasik ke, bacaannya ke. Kalau imam tu serosapkan, tegakkan solat, dia cukup teliti, janganlah benci pula. Tu tak termasuk, ya. Masih kosong, penuhkan dulu. Wah, dia memang betul jaga. Dia run dulu. Ada yang raun betul. Kalau Sayyidina Umar Al-Khattab, dia suruh 2 orang sahabat ni, Sayyidina Umar suruh cek dulu. Wah, lurus tak? Rapat tak? Rapat tak bau? Lurus tak dia punya saf? Kalau tak lurus, dia tak mulakan lagi. Bilal bin Rabah diceritakan dari riwayat hidup, sebelum dia mulakan solat, Rasulullah solat, dia cek kaki. Ada yang diketuk oleh Bilal Rabah kakinya. Ya, kalau tak betul. Jadi kalau imam luruskan saf apa semua, janganlah benci. Itu tak termasuk, tuan-tuan. Ya. Yang keduanya, tuan-tuan hadirin hadirat, siapa yang solat yang terima, iaitu isteri, ya, yang suaminya tidur dalam keadaan marah terhadapnya. Ya, dia solat tapi tuan-tuan suaminya murka terhadapnya, terutamanya solat yang sunat contohnya, ya. Dia solat sunat tapi dalam masa yang sama dia derhaka dengan suaminya, ya. Yang ketiga, siapa yang solatnya tak diterima oleh Allah, tak terangkat walaupun senyekali daripada kepala, dia solat tapi dalam masa yang sama dia bergaduh dengan saudaranya lebih daripada 3 hari, tak bertegur siapa, berdiam diri, salam pun tak nak, contohnya bertegur pun tak nak, buat tak tahu aja, lebih daripada 3, bertelagah, maka solatnya tak terangkat walaupun sejengkal, ya. Jadi dosa memutuskan silaturahmi, dosa derhaka pada ibu bapa, dan dosa orang yang berlaku zalim. Di antara dosa yang Allah Ta'ala tidak tunda-tunda, Allah Ta'ala balas akan dosanya sebelum mati. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang keduanya, apakah amalan-amalan yang diberi ganjaran seperti mengerjakan haji dan umrah? Ya, tuan-tuan dah buat sekarang ni, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan dah buat sekarang ni, semoga dapat diteruskan. Iaitu solat 5 waktu berjemaah di masjid, ya. Solat 5 waktu berjemaah di masjid. Daripada Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man masa ila salatin maktubatin fil jamaati fahiya kahajjatin, wa man masa ila salatin tatawwu'in fahiya ka umratin nafilatin." Riwayat At-Tabrani. Sesiapa yang berjalan menuju solat wajib berjemaah, tak semestinya lah yang naik motor pun tak dikira. Naik kereta ke tak kira lah, tuan-tuan, jangan motornya ditinggal pula. Lah kenapa bang melaku? Mau Ustaz Kamal ngomong baca hadis, sesiapa yang berjalan menuju masjid nanti dapat solat fardu berjemaah, dapat pergi haji. Dan sesiapa yang pergi ke masjid melaksanakan solat sunat, maka ia seperti melakukan umrah yang sunat. Jadi abang tadi berjalan nanti tak dapat pula pahala haji tu, jangan abang tinggal lah, janganlah begitu. Tak kira lah tuan-tuan jalan kaki ke, naik kereta ke, naik motor, tak jadi masalah. Jadi dekat sini tuan-tuan, orang yang pergi ke masjid, tuan-tuan, untuk melaksanakan solat fardu dapat pahala seperti mengerjakan haji, tuan-tuan. Tapi berjemaah di masjid. Kalau berjemaah di rumah, tak dapatlah ganjaran ni. Hadis ni sebut dekat masjid, lagi-lagi yang lelaki, tuan-tuan. Walaupun mungkin ada yang kata dekat dekat rumah lagi husyuk. Rumah saya ustaz ada aircon dan ada bilik musallah, ya. Memang selesa lah. Dia punya kapet lagi tebal 2 inci, ya. Jalan blus. Ya. Dia punya aircon 20 darab 20, airconnya 4 horsepower, lagi sejuk. Anak saya semua dah rumah masing-masing. Jadi saya berdua je dengan rumah sembahyang. Kalau dekat surau ada budak lari sana lari sini, peninglah kepala, jadi husuklah dekat rumah. Walaupun kat rumah lebih husuk pun bagi lelaki lah, tetap dituntut afdalnya di masjid. Ya, kerana apa? Di antaranya supaya kita ni supaya hidup bermasyarakat, ya.
dan nilai berjemaah dekat rumah dengan masjid berbeza. Walaupun 27, ibaratnya kata ni ulama, RM27 Malaysia dekat rumah. Dekat masjid ibaratnya 27 pound sterling. Ya, wallahu alam. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, kita daripada rumah tadi sembahyang fardu maghrib, sembahyang fardu isyak berjemaah, dan dalam masa yang sama kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat wuduk, qabliyah, ba'diyah, ya. Jadi kita seperti dapat pahala mengerjakan umrah, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kata seorang ulama, ya, namanya Abu Yahya Al-Waraq, ya, dinyatakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada 4 perkara dikira musibah, ya. Ada 4 perkara, kata Abu Yahya Al-Waraq ni, dikira musibah. Tapi bagi kita ni musibah atau tidak, tanyalah, tepuk dada tanya iman, ya. Bagi kita musibah atau tidak. Kita kalau musibah ni contohnya motornya hilang, sawitnya dekat kampung ditolong petik orang tapi duitnya tak sampai. Contoh, pakai kasut baru beli, buat pergi surau balik dah tak ada. Itu musibah lah contoh. Aksiden ke, itu musibah lah bagi kita. Tapi kata Abu Yahya Al-Waraq, termasuklah orang salafus soleh, termasuklah para sahabat, termasuklah ulama-ulama salaf, 4 perkara ini dikira musibah. Yang pertama, kata Abu Yahya Al-Waraq, dikira musibah. Yang pertama, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Itu dikira musibah. Kalau kita musibah ke tak? Contohnya, saya ni umur dah 49, 54 pula. 54 dah tak tahu lah hidup ke tak. Memang dah pincin lah. 49 beza tuan-tuan dengan umur 30-20 dulu kalau penat, jumpa bantal angkles dulu ni. Dan 40 ni sikit-sikit serada. Sikit-sikit kata orang Jawa ngelilir. Kalau dah 4.30 tuan-tuan, jangan tidur balik Pukul 5, 4.30. Nanti dulu masuk subuh belum lagi Masuk subuh pukul 5.49. 4.30 lama lagi lah. Tidur dulu 4.30. Pukul 5 pun sama. Tidur dulu tuan-tuan. Alamat biasa 6.30 lah tuan-tuan. Biasa gitulah, jangan tidur. Dan 4.30, 5 bangunlah. Teruslah. Kita bangun alhamdulillah, duduk sekejap baca selawat, basuh tangan ambil wuduk. Nak qada ajat ambil wuduk. Kita solatlah tuan-tuan, baca Quran ataupun sebagainya. Ini contohnya pukul 4.30 dia tidur. Sadar pukul 6.30 pagi Jumaat pula. Sekali bangun, ya Allah, sedih terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Isteri, kenapa bang? Siapa yang meninggal? Tak ada yang meninggal abang. Abang siap urip meninggal. Abang tertinggal solat fardu subuh tadi. Ini subuh Jumaat atau yang. Loh, kenapa yang tak kejut abang? Wong abang tadi dah bangun. Abang memang dah bangun. Tapi abang tidur, duduk kat kursi malas. Kok jadi malas tertidur? Ya Allah, ruginya yang pagi Jumaat ni imamnya baca surah sajadah loh yang. Tertinggal sujud tilawah, sujud sejadah. Bacanya. Kalau kita sembahyang berdiri baca Quran, 1 huruf 100 kebajikan loh yang. Lepas tu baca surah kafir loh yang tertinggal abang ni. Contohnya. Memang ya Allah sedih sungguh itu memang bagus tu tuan. Tapi jangan sadar pukul 6.30. 6.30. Alhamdulillah rezeki. Tertidur. Selamat aku kalau tak tadi. Ini satu keringanan juga ni yang Allah tak bagi. Dia kalau aku sembahyang subuh pagi Jumaat, imam baca surah jadah panjang menggeletar kaki aku. Baca surah kafi, orang surah lain baca 10 awal semua. Dia baca sampai habis. Contoh. Selamat. Jangan macam itulah tuan-tuan. Kalau kita lihat tuan-tuan, Rasulullah apabila disaniakan solat berjemaah, Rasulullah tak tinggal. Sampai dalam keadaan gering pun dipapah oleh sahabat. Dan kalau kita lihat contoh kisah Abu Umamah Al-Bahili, dia sembahyang juga, tapi lepas sembahyang macam bad mood dia. Macam tuan-tuan selalu jumpa sembahyang lepas sembahyang isyak orang pergi makan roti jala ke, makan soto ke kat luar. Dia termenung aja, macam mikir. Kita dapat bezakan, biasa dia ceria, ini macam mikir. Pelik. Lalu Rasulullah tanya Abu Umamah, ya Abu Umamah. Ya Abu Umamah, kenapa bad mood aja ni? Tak.
Tak cakap bekmok. Kenapa masam aja ni? Azan azan dulu. Sampai masam dulu ada ingat. Takut lupa. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasallallahu wa fadilah wa syarafa wa rajatal aliyata rafi'ah wa ba'sum maqam mahmudan alladhi wa'ata innaka latuliful mi'an ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Lalu Rasulullah tanya kepada Abu Mamah, "Ya Abu Mamah, kenapa muram macam ni?" Tapi dia pergi berjemaah juga. Kata Abu Mamah, "Ya Rasulullah, saya baru kehilangan unta lah ya Rasulullah. Kecurian unta, dicuri unta saya ni. 400 ekor unta dicuri. Bukan unta aja. Macam tu ada hamba saya lagi. 40 orang hamba saya pun dikebas ke liarung. Tu yang aku sedih ni ya Rasulullah." Tapi berjemaah lagi tuan-tuan. Tapi kita belum tentu tuan-tuan. Balik lembu seko untuk korban sunat, insya-Allah korban sunat ni 10 Zulhijjah ni nak buat korban. Ikat dekat rumah taman depan pokok bunga. Pokok bunga yang besar tu ikat. Sekali nak pergi sembahyang subuh, tinggal tali, lembunya tak ada. Agak-agak nak pergi surau atau cari lembu tu. Kalau saya sila-sila cari lembu dulu. Tak berjemaah tu satu cerita lah. Takut sembahyang subuh pun terlepas. Tapi Abu Amah bukan seko, 400 ekor unta tuan-tuan, hilang, boleh berjemaah. Rasulullah berkata apa? "Ya Abu Mamah, ingatkan kamu tadi bermuram kerana tertinggal tabiatul ihram bersama imam." Tertinggal tabiatul ula lah senang cerita bersama imam. "Ya Rasulullah, adakah nilai tabiatul ihram bersama imam ni lebih besar nilainya daripada unta 400 ekor unta?" "Ya, sudah barang tentu. Lebih besar walaupun kamu hilang unta memenuhi bumi ini." Wah, barulah Abu Mamah boleh senyum lagi. Gembira tuan-tuan kalau kita belum tahu gembira lagi tuan-tuan. Itu Abu Mamah. Kalau kita lihat contoh ulama-ulama salaf ya. Contohnya siapa?
Ni Sufyan bin Uainah. Siapa dia Sufyan bin Uainah? Salah seorang guru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i champion tuan-tuan ya. Imam Syafi'i ni termasuk dalam mazhab tuan-tuan. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi ya, bukan calang-calang. Ini gurunya Sufyan bin Uainah. Apa di antara kata nasihat dia? Kata Sufyan bin Uainah, kata dia apa? Janganlah kamu menjadi hamba Allah yang belagak. Senang cerita. Janganlah kamu menjadi hamba Allah yang belagak ataupun yang sombong. Tunggu azan dikumandangkan baru nak datang ke masjid. Wah, kalau kita dah cukup baik lah. Azan kumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, azan. Basuh kereta berhenti, siram pokok bunga. Pak tutup paipnya. Salin. Nunggak motor, melaku ya. Terus nunggu surah. Wah, dah kira hebat lah. Ahli syurga ni. Dah macam ahli syurga sungguh ya. Tapi kata Sufyan bin Uainah, bukanlah bermakna salah tuan-tuan dengar azan terus pergi masjid tu dah cukup baiklah tuan-tuan. Tapi kata Sufyan bin Uainah ni kata apa? Jangan kamu menjadi hamba Allah yang belagak, tunggu dipanggil, maksudnya tunggu azan baru nak datang ke masjid. Maksudnya suruh datang ke masjid ataupun surau di awal, kalau boleh lebih awal. Kalau boleh sebelum azan dikumandangkan, kerana ganjarannya sungguh luar biasa. Macam Said bin Musayyib tuan-tuan, seorang ulama, 40 tahun dia solat berjemaah. 40 tahun tuan-tuan. Dia 40 tahun solat berjemaah, dia telah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Tuan-tuan ada 40 tahun sebelum azan dikumandangkan dah ada dalam masjid. Jangan 40 tahun lah tuan-tuan. Satu hari 5 waktu pun belum tahu tuan-tuan. Lagi-lagi kalau sebelahnya kubur. Dekat teritis ada kubur gitu. Wah, lagi semuanya subuh. Wah, tunggu Bilal baru datang. Oh, seram ya. Ada yang gitu tuan-tuan. Ada ya. Tapi dengan orang sini. Tapi jangan pula datang awal sembahyang Jumaat. Datang awal pukul 12 dah datang. Oh, kira hebatlah pukul 12. Tapi imam datang lewat tak apa. Memang dia ada sunnahnya gitu. Imam datang lewat. Baca hadis lah tuan-tuan imam. Pukul 12 datang. Memang baguslah. Tapi duduk dekat motor, duduk buah pokok ngobrol. Ini bukan orang sini ya. Orang sini tak semua jempol-jempol. Main Facebook, komen. Ya. Dah masuk khutbah yang kedua, dia nak komat. Baru dia masuk ke masjid. Sama juga macam datang lewat tuan-tuan. Ya. Datang awal, ya, masuklah ke masjid, ya, sembahyang tu itu masjid itikaf, zikrullah. Itu yang sebaik-baiknya tuan-tuan, ya. Apa lagi contohnya? Satu lagi, salah seorang guru kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud. Siapa namanya? Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Bagaimana dia menjaga solat berjemaah. Satu masa dia rasa rugi sangat ketinggalan solat berjemaah waktu Isyak je tuan-tuan di masjid. Satu masa lepas sembahyang masjid datang tetamu. Dia pun balik layan tetamu. Layan tetamu ni besar ganjarannya tuan-tuan. Antara sunnah Nabi. Tetamunya tu yang datang dia musafir, dia dah jamak sembahyang Isyak dia. Jadi tetamunya lambatlah balik. Kalau masuk waktu Isyak 8.35, dia balik 8.45. Agak-agak kalau kita dah terlebih 10 minit, agak-agak nak pergi surau tak? Kalau saya sangka baik ajalah. Pak Imam biasa dah habis lah ni kalau datang surau. Saya pun lorong bapa. Pak Imam kalau Isyak biasa baca surah pendek. Semain kat rumah je lah. Itu saya lah tuan-tuan. Tapi Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ni, tetamunya balik, dia terus ke masjid dalam keadaan tergesa sikit lah. Selalu berjalan, dia mungkin lari lah tuan-tuan. Kalau jalan perlahan, dia jalan laju. Dia mengharapkan sangat supaya dapat solat berjemaah fardu Isyak di masjid bersama imam. Tak dapat muafiq, dapat masbuk pun jadilah tuan-tuan. Tapi apabila wis tekan masjid, kabeh wis balik. Dia pun balik dalam keadaan sedih. Teringat pula hadis Nabi, pesanan Rasulullah, salatal jamaah minas salati fazi bisab'ina wa isrina darajat. Solat berjemaah lebih baik daripada solat sendiri 27 darjat. Oh, lagi sedih dia. Dia masuk dalam rumah, dia terlalu sedih ketinggalan takbiratul ihram bersama imam tadi sembahyang Isyak, kelebihan solat berjemaah fardu Isyak. Dia ulang sembahyang fardu Isyak tu tuan-tuan diceritakan 27 kali. 27 darab 4 sama dengan 108 rakaat tuan-tuan. Tuan-tuan pernah sembahyang 108 rakaat? Tuan-tuan diam ni semua pernah lah tuan-tuan. Saya kalau sembahyang tarawih 20 pun, fikir dulu. Malam 21, 20 rakaat.
Malam 22, 8 rakaat. Malam 23, 20 rakaat. Ya, gitu lah tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan, pertama yang dikira musibah kata Abu Yahya Al-Warraq, tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Yang kedua, ketinggalan majlis zikrullah. Itu juga merupakan musibah kata alim ulama. Orang para salafus saleh. Imameh bengiki majlis zikir Asmaul Husna kan, ataupun zikir hujakan ke, ataupun malam ni ada majlis ilmu kan. Yo rato. Yo wingi sorong satu mengi ahad. Lu wes lepas lagi. Iya wes lepas. Ingatkan malam ni ke? Dah lepas lah Sabtu malam. Wes lepas imamnya. Ya Allah, rukini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah bagi dia. Ya Allah, rukini aku orang sama-sama majlis zikir. Aku kok orang dikandani kenapa to mamam? Kok orang dikandani apa to? Wes mampu grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp tadi. Ada tak? Ada di masuk grup WhatsApp. Ni malam ni zikir Asmaul Husna, malam besok majlis ilmu, sembahyang Jumaat neng masjid pun mesti kandani. Kok orang ngomong? Tengok dia rasa kerugian. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat, yang ketiga, ganjaran seperti mengerjakan haji dan umrah, orang yang suka menghadiri majlis, orang yang menghadiri majlis ilmu di masjid. Bukan bermakna selain pada masjid tak boleh menuntut ilmu. Tak. Baik, tempat lain untuk ilmu pergilah. Tapi lagi-lagi kalau dekat masjid ada majlis ilmu, pergilah. Dekat surau, pergilah tuan-tuan. Kerana pahalanya sungguh luar biasa. Daripada Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan ayyu'allimahu kana lahu ka ajrin hajjan tamman hajjatuhu." Rawahu Tabrani. Sesiapa yang berangkat ke masjid yang ingin hanyalah untuk belajar ilmu kebaikan atau mengajarkan ilmu kebaikan di masjid, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna, tammatin. Dapat pahala seperti mengerjakan haji. Masya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan pergi surau ni, bukan saya lah, orang lain, saya bual-bual aja tuan-tuan mengajar ilmu kebaikan ataupun menyampaikan ilmu kebaikan dapat pahala haji dan umrah. Sebab itu dalam hadis Nabi yang lain tuan-tuan, akun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisata fatahlik. Jadilah kamu orang yang mengajar. Tak jadi orang yang mengajar, jadi orang yang belajar. Tak jadi orang yang belajar, mustami'an, orang yang suka mendengar majlis ilmu. Contohnya, dia nak mengajar memang tak boleh. Nak pergi belajar, dia sakit. Contohnya, terlantar dekat atas katil. Ini contoh. Tapi dia suka mendengar. Rumahnya pula dekat dengan masjid. Gek corongnya dawur ngono kerungu. Macam ni corongnya tinggi kan. Sampai dekat KPJ sana pun ada yang kawan. Ada Ustaz Jawa tu kau ya? Aku tak Jawa lah. Aku Arab lah. Dengar sampai sana kata dia. Rumahnya dekat sini. Dengar, dia nak pergi ngajar tak ngajar, nak belajar ya Allah, nak bangun pun tak boleh, tapi dia sunga mendengar majlis ilmu. Ataupun jadi au muhibban, ngajar orang mampu, belajar orang mampu, ngurungokke pun orang mampu. Yang keempat, dia cinta pada majlis-majlis zikrullah, majlis ilmu. Dia cinta pada alim ulama, dia cinta pada orang yang belajar, dia suka mendengar majlis tapi dia tak bakal, dia cinta, dia suka. Tapi jangan jadi golongan yang kelima. Ngajar ya orang gelem, belajar orang gelem, dah cakap Jawa. Dengar pun tak nak, malah benci. Ya Allah. Kenapa duit surau di breh-breh? Breh-breh tahu? Diceh-ceh. Ceh-ceh tu. Ceh-ceh ni nak cakap apa Melayunya? Apa je kalau ceh-ceh? Alah, buat apa duit surau tu dibuat perkara yang macam tak bermanfaat, buat majlis ilmu, penceramah tokoh atas-atas bayarin berpira. Tapi orang jaluk ya. Aku orang jaluk. Gawe panganan nek sekali panganan wis pira entek. Seminggu sampai 3 kali kok diceh-ceh. Ben duit ni kumpul ke kan apik. Bedek ke apa? Dibesarkan suraunya. Jangan begitu, ya. Orang yang benci ni tuan-tuan, maka ia terdedah kepada kesesatan. Ya. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, kita dampingilah para ulama datang ke masjid ni tuan untuk ilmu, ganjarannya seperti mengerjakan haji atau umrah.
Tuan-tuan nanti balik tuan-tuan, buka kitab Matla'ul Badrain wal Majma'ul Bahrain. Ada tak lagi? Cuba cari nanti tengok. Sekali buka semua dah makan anai-anai. Sebab rajin baca. Sekarang pun anak-anak kita gunakan tu, cuma dari racik dia punya kitab tu. Dari cerai-ceraikan dan gunakan ejaan yang baru. Sebab aras murid sekarang ni terlalu rendah dibandingkan kita. Tuan-tuan, kalau ulama-ulama dulu tuan-tuan, barakahnya ulama-ulama dulu menulis kitab, orangnya tak ada pun disebut-sebut nama dia. Kitab tu masih digunakan. Orang dulu nak nyusun kitab ni, tajuk pun bukan senang dia susun. Bukan suka hati dia. Kalau saya nulis, tajuknya suka hati saya lah. Saya suka munakaat saya taruh yang pertama. Tapi ulama dulu taruh. Nak tajuk pun dia, kita tengok betul. Kalau Matla'ul Badrain tu, mula-mula ditulis apa? Mula-mula bab-bab kelebihan mendampingi alim ulama, kelebihan untuk ilmu. Kemudian baru bab tauhid. Tauhid tu yang utama lah. Sebelum mempelajari ilmu yang lain, hendaklah terlebih dahulu mempelajari ilmu tauhid. Kemudian baru bab ibadat, bab muamalat, bab munakahat, bab jenayat, bab faraid. Dalam kitab Matla'ul Badrain itu disebut dekat situ oleh Syekh Daud Al-Fatani, yang mana dalam kitab Matla'ul ada disebut nama kitab Al-Barakah. Bagaimana kita suruh menghormati para alim ulama, lagi-lagi alim ulama yang menyampaikan ilmunya ikhlas semata-mata kerana Allah. Iaitu ada seorang itu di Yaumul Mizan, hamba Allah di Yaumul Mizan, ditimbang amalannya, dosanya lebih banyak daripada pahala. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat, wahai malaikat, sebelum hamba-Ku ni dihumbankan dalam neraka, tanyalah 4 perkara ini. Kalau dia mengamalkan salah satunya atau lebih, maka masukkanlah surga dengan rahmat-Ku. Malaikat ni tak pernah engkar atas perintah Allah. Malaikat tu pun dekat dengan hamba Allah tu. Wahai hamba Allah, kamu sepatutnya aku dah lontarkan dalam neraka ni. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala perintahkan aku untuk tanya kamu 4 perkara, kalau kamu mengamalkannya salah satu atau lebih, maka kamu akan masuk surga dengan rahmat Allah. Lalu malaikat bertanya, wahai hamba Allah, dalam masa hidup kamu pernah tak duduk satu kampung dengan alim ulama? Ataupun duduk satu taman dengan alim ulama? Orang tu ibaratnya jawabnya ni lah, entahlah malaikat, aku ni pergi kerja pukul 6, balik 11 malam. Jiran sebelah aku pun aku tak kenal sangat. Lagilah alim ulama. Tak tahulah. Senang cerita, dalam satu kampung dia tak pernah tinggal dengan alim ulama. Dalam satu taman tak pernah tinggal alim ulama. Maksudnya kalau dalam taman ke dalam kampung ada alim ulama, dekatilah, hampirlah dia, belajarlah dengan dia. Yang kedua, kalau kamu tak pernah duduk satu kampung alim ulama, pernah tak dalam masa hidup kamu menyayangi alim ulama? Macam tak adalah malaikat. Yang aku sayang motor sport, motor aku kuasa tinggi, kita sport aku, pancing aku, dan kawan-kawan ngeteh itulah yang aku sayang. Lain macam Imam Surah pun aku tak tahu namanya. Ibarat begitu, ibarat begitu. Kalau begitu, yang ketiga, nama kamu sama tak dengan alim ulama? Nama aku macam tak ada lah. Nama aku Kang Kidul. Hanya ada nama Kang Kidul? Tak ada. Tuan-tuan macam guru ya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kalau buka kitab At-Ta'lim Al-Mutalib Tariqut Ta'lum, Imam Abu Hanifah, gurunya lebih daripada 200 orang tuan-tuan. Dan dia dapat anak lelaki, dia ambil berkat nama gurunya. Salah seorang gurunya namanya Hamad bin Sulaiman. Dia dapat anak lelaki, dia kasih nama anak Muhammad Ahmad. Itu Imam Abu Hanifah, ambil berkat nama gurunya. Lagi satu tuan-tuan, saya teringat kata-kata Imam Malik. Kita ni, kalau saya bukan alim ulama tuan-tuan. Kalau ada alim ulama, tuan-tuan jadi juru acara ke apa, kalau Imam Malik dia bagi teguran, jangan sekali-sekali tanya umur. Tuan guru, umur berapa Tak perlu diwarkan. Kerana apa? Kata Imam Malik, takut nanti mendatangkan kekurang kepercayaan pada yang belajar. Umurnya dah 90. Dah 90. Batuk macam menggigil. Ilmu dah sampai tak dah nyanyuk katnya tu. Wah, susah juga. Ni tu ada sebabnya. Kalau cakap berapa penceramat umur berapa? Baru 20, 25. Setahun jagung. Dah gitu pula. Itu dia antara sebabnya dah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tidak semua. Elakkan daripada bagi nama. Lepas tu, okey, kamu tak pernah duduk satu kampung alim ulama. Kamu tak pernah tak pernah menyayangi alim ulama. Nama kamu Kang Kidul contohnya. Tak sama dengan alim ulama. Yang keempat, kamu pernah tak makan sehidang dengan alim ulama?
Dan tak ada lah. Aku makan sidang, geng-geng aku ada lah. Tak pernah. Tapi saya pernah tuan-tuan. Masa tu aja majlis maulid. Dihidangkan jamuan nasi buhari. Oh, campur daging. Sedap betul. Lepas tu air minum presorin. Nasi saya sapu habis sebenarnya sedap. Lepas tu ada budak dia datang dekat. Dia salam kat saya, lepas tu duduk diam. Kenapa budak ni? Apa dia? Saya minum, saya nak bangun gitu. Dia ambil air saya diminum. Adik, kenapa minum air saya? Tak ada gigi, awak minum apa? Itu dekat luar tu banyak lagi kat balang-balang tu cakap tu. Air tu banyak. Kenapa minum air ni? Ambil barakah ustaz. Salah orang je gitu. Salah orang. Saya bukan alim ulama lah dik. Salah orang. Dia pernah suruh gaul pun ada. Suruh gaul. Oh, salah orang. Jadi senang cerita tuan-tuan. Dia empat-empat tak buat tuan-tuan. Empat-empat tak buat. Patutnya dah humban dan neraka tau. Allah Ta'ala perintahkan dalam kitab tersebut. Wahai malaikat, jangan masukkan hamba-Ku dalam neraka. Mereka pun pelik. Ya Allah, dia empat-empat perkara tak buat ya Allah. Macam mana masuk surga pula? Sebab hamba-Ku dalam masa hidupnya, walaupun dia tak pernah duduk satu kampung alim ulama, walaupun dia tak pernah menyayangi alim ulama, walaupun namanya tak sama dengan alim ulama, walaupun tak pernah makan sehidang dengan alim ulama, tapi dalam masa hidupnya dia suka bersahabat, dia suka berkawan dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikrullah. Itu pun dapat tempiasnya tuan-tuan. Macam saya tak rajin belajar, tuan-tuan rajin, tapi saya suka kawan dengan tuan-tuan. Saya pun dapat tempiasnya. Ini kerana apa tuan-tuan? Kerana kalau kita berkawan dengan orang yang rajin duduk majlis ilmu, lama kelamaan kita pun akan bertambah baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang ketiga dikira musibah kalau ketinggalan berjihad pada jalan Allah untuk menentang musuh. Mungkin kita susah sikitlah. Kalau kita tak dapat berjihad dengan jiwa, berjihad dengan harta benda ke, ilmu ke, tenaga ke dan sebagainya. Dan yang keempatnya, ini bagi orang yang mengerjakan haji, dikira musibah kalau ketinggalan wukuf di wukufnya Arafah. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Cuma pada malam ini saya tak dapat bagi oleh-oleh apa untuk tuan-tuan. Nak bagikan sampul, tak ada sampul. Jadi saya bagi satu kertas ni tuan-tuan. Semoga tuan-tuan dapat mengamalkannya. Minta tolong bagikan ni. Pendek aja doa ni. Boleh amalkan setiap kali lepas solat. Semoga kita barakah dalam kehidupan kita, barakah ketika kita meninggal dunia dan selepas kita meninggal dunia. Sebab itu ulama-ulama terdahulu tuan-tuan, walaupun dia tak ada tapi namanya sering disebut dan ilmunya kita amalkan sehingga sekarang. Amalkanlah satu doa yang diajarkan oleh Sayyidatina Aisyah, Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Pendek aja. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkatilah aku di saat menghadapi kematian, ya. Kita kematian dalam kehidupan barakah, mudah mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah, dan sesudah kematian pun barakah, ya, dipermudahkan ketika di alam barzakh dan seterusnya di alam akhirat. Tuan-tuan, kalau doa ni kita amalkan setiap waktu, maksudnya istiqamah, dia ada barakahnya tuan-tuan, ya. Pendek aja. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Jadi setakat itu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Allahumma ya muqallibal qulub sabitna qalbina ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.